Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dah 10 Ramadan, malam ke-11. Sedar kita dah 10 hari kita berpuasa. Okey, saya sambung lagi hari ini, hati-hati menjaga hati, bahagian 10. Sebelum tu, apa kata kita mulakan dengan umur kita Fatihah, sambil kita niatkan untuk semoga ilmu yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat pada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya kita tahu, saya ada kongsi sebelum ni, diri kita ni didatangkan dengan dua sifat kan, iaitu sifat-sifat daripada zon takwa dan juga daripada zon nafsu. Sebagaimana yang pun kita memiliki ilmu, kalau kita pergunakan ilmu tu dengan emosi yang datang dari zon nafsu, ia akan hancurkan kita dan jauhkan kita dari rezeki. Jika kita biarkan diri kita ni dikuasai dengan sifat-sifat dari zon nafsu, maka kita sebenarnya hanya fokus kepada dunia. Dan jika kita sentiasa dalam emosi dari zon takwa, sebenarnya ia akan menyelamatkan kita dari segala yang tak diinginkan dan fokus kita hanyalah akhirat. Dalam kita praktikkan apa yang kita pelajari dalam ilmu meter jiwa ini, iaitu spiritual meter, yang saya kata ada 8 zon nafsu dan 8 lagi zon takwa itu, sebenarnya kita boleh melatih diri agar dapat jaga hati kita ni dengan bertindak berdasarkan emosi jiwa kita yang betul. So, dan inilah masanya untuk kita berubah untuk memiliki hati yang baru. Hati yang sentiasa boleh timbulkan emosi jiwa dan sifat takwa, supaya kita dapat atasi sifat-sifat nafsu tu. Okey, jadi insya-Allah hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan macam mana kita miliki hati yang baru. So, dalam kita praktikan apa yang tadi saya kata meter jiwa ni kan, kita sebenarnya berusaha untuk berubah dengan memiliki hati yang baru ni. Hati yang boleh menimbulkan emosi jiwa kita, supaya kita dapat atasi sifat-sifat nafsu tu. Bukan saya penting untuk punya hati baru untuk kawal emosi kita ni, tapi untuk kita stabilkan nilai negatif tu. Malah kita juga perlu positif untuk stabilkan keadaan kita apabila melibatkan orang sekeliling kita. Sebagai contoh macam inilah, apabila ada berlaku tidak sefahaman di antara kita dengan pasangan kita, dan ketika itu pasangan kita minus 3, negatif 3 apa? Tamak. Lepas dia marah, dia tamak. Dia perasaan penting diri, rasa diri dia saja yang betul. Rasa nak marah, dia rasa tidak dihormati. Dan kalau kita masa tu kita pun negatif 3, kita pun rasa kita ni betul. Kita pun rasa kenapa dia tak hormat aku. Aku ni betul. So kita pun rasa macam nak mentuk hak kita kan. Kita pun nak marah aja. So keadaan ini menyebabkan suasana rumah tu menjadi apa? Minus 3 dengan minus 3 apa? Tu jadi minus 6 tu. Bila keadaan jadi minus 6, kemungkinan berakhir dengan kedua-dua. Kan minus 6 apa tu? Kalau minus 6 dalam zon nafsu tu adalah putus asa. So bila dua-dua dah putus asa, itulah berakhirnya hubungan pasangan tu. Akhirnya berlakulah perpisahan. Bila tak sefahaman, dua-dua rasa dia betul, dua-dua rasa dia nak dihormati, dua-dua rasa penting diri. Kenapa kau tak hormat aku? Aku lebih aku yang betul, kau salah. So sepatutnya bila kita ni dikuasai nafsu, kita kena tahu tau macam mana kita nak timbulkan sifat takwa kita tu. So daripada kita dikuasai nafsu, tapi kalau kita dengan hati yang baru, sebenarnya kita dapat timbulkan emosi dan zon takwa. So bila pasangan yang berada tahap negatif 3, yang sedang marah-marah, yang dia rasa macam dia betul, lepaskan marah pada kita, kalau kita dia cakap macam-macam lah, caci, celah, apa semua, kita terima keadaan pasangan kita sedang marah. Mungkin ada something yang tak kena dengan dia, mungkin something yang kuasai dia. So bila kita kuasai diri kita, kita tak terkesan dengan apa yang dikatakannya, tidak ada rasa nak marah, malah kita menjawab dengan kata-kata baik aja. Kita bagi sokongan padanya. Jadi kita telah berjaya sebenarnya stabilkan keadaan daripada menjadi lebih mudarat. Minus 3 tu kan, kita bertindak dengan positif 4, keadaan jadi apa? Minus 3 plus 4 akan jadi plus 1. Plus 1 apa? Kenali diri. Masih dalam keadaan takwa. So, baikkanlah bila kita berada dalam plus 6. Kalau kita dalam plus 6, kita
sayang tanpa syarat. Kita fikir pasal orang saja, bukan pasal diri kita. Jika pasangan kita juga plastik, Masya Allah, dah tentu rumah tangga kita akan bahagia tau. Apa saja yang berlaku, kita dan pasangan kita akan lebih redha, saling bantu-bantu, macam bekerjasama, win-win kan. Masing-masing fikir, tak pentingkan diri sendiri, fikirkan yang lain. Cuba faham pasangan masing-masing. Kita fikirkan salah sendiri, sayang menyayang tanpa syarat. Jadi kita berusaha untuk berubah dan memiliki hati yang sentiasa berada dalam zon takwa ini. So kita target untuk dapat mantapkan diri kita untuk berada pada nilai plus 6 ni, yang itu menjadi seorang yang memberi pengabdian yang penuh keikhlasan, penuh dengan kasih sayang, selalu saja ingin memberi dan fokusnya untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kalau kita bermula dengan memuliakan dan membahagiakan semua orang di rumah kita dulu, kita muliakan ibu bapa kita, itulah yang Allah paling suka. Selain daripada bersyukur, sebab salah tu pada kunci syukur adalah dengan kita muliakan dan bahagiakan ibu bapa kita, kerana mereka lah jalan yang kena kewujudan kita di dunia ini melalui Allah. Allah telah tetapkan mereka lah ibu bapa kita, so kita muliakan dan bahagiakan mereka. Seterusnya kita muliakan pasangan kita, anak-anak kita dan sesiapa saja sekeliling kita. InsyaAllah, macam saya selalu ingat Ustaz Agim ada cakap, jangan keluar rumah sebelum kita membuat semua orang dalam rumah tersenyum kerana kita. Memang deep benda tu sebenarnya. So kalau orang rumah kita tak senyum kerana kita, maknanya bila kita keluar tu, Allahu Akbar, benda tak akan jadi baik sebenarnya. Sebab orang dalam rumah kita sendiri yang macam ada terkesan dengan kita, macam mana kita nak ada hubungan baik dengan orang kat luar, silaturahim kat luar kan. So begitu juga kejirangan kita, tempat kerja di mana saja, kita muliakan dan bahagian semua orang. Tak kira lah warna kulit, siapa agama dia orang kan. Sebab semua tu makhluk Allah. So kita hormati dan sayang semuanya. Yang penting bila hati orang lain bahagia melihat kita, dia akan buat kita dia buat semua penting di mata kita tau. Kita akan buat dia orang macam kita sangat mementingkan dia orang, memuliakan mereka, macam mana yang akhlak Rasulullah SAW. Siapa pun macam mana Nabi kita ni, dia memuliakan semua orang, dia buatkan orang setiap kali jumpa dia merasakan diri mereka tu penting dan mulia di sisi Rasulullah SAW. So dengan memiliki hati yang baru ini, kita sebenarnya telah membuat pilihan baru, ada fikiran baru dan hati yang baru dengan penuh sifat takwa. So daripada kita menjadi pemarah kepada penyayang, daripada cari perhatian jadi kepada pemberi perhatian, daripada penerima kepada pemberi, daripada kita ingin dihargai, kita jadi orang yang menghargai, jadi lelaki yang soleh, wanita yang soleha. Kita jaga solat kita, kita indahkan solat kita, dan kita ketahui siapa yang kena ketahuilah penting ni siapa yang jaga solatnya, insya-Allah hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik. Kena ingat, mula saya cerita macam mana bagaimana kita bangunkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan solat kita. So jagalah solat kita kan. So siapa yang jaga hubungan dengan Allah akan baik hubungan dengan makhluk. Begitulah seterusnya, siapa yang yang jaga hubungan dia dengan dia sini, bukan saya pernah ceritakan macam mana secret life, private life dengan public life. Secret life kita itu hubungan kita dengan Allah. Bila kita jaga hubungan kita dengan Allah baik, akan baiklah hubungan kita dengan private life kita, iaitu dengan keluarga kita. Kalau kita jaga hubungan dengan private life kita baik, itu jugalah seterusnya dengan public life kita, dengan orang lain sekeliling kita. So siapa yang jaga urusan kita dengan jaga urusannya dengan Allah, insya-Allah urusan dunia Allah akan jaga. So kita jangan terlalu fokus pada apa yang berlaku pada kita, tapi fokuslah apa yang berlaku dalam jiwa dan hati kita. Kita terus tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keimanan, tingkatkan kesyukuran, tingkatkan sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang yakin pada Allah ni, masya-Allah, semuanya akan Allah akan jaga tau. So kita yakinlah bahawa Allah sayang kita, Allah melihat kita, Allah melindungi kita. Sebab kita ni ciptaannya. So kita kena sentiasa hati ni yakin pada Allah, bergantunglah pada Allah dalam apa jua keadaan pun. So ambillah peluang ini untuk kita ubah cara kita menjaga hati kita ini. Setiap orang itu punya pilihan untuk berubah.
Seperti Tok Guru Ni Aziz selalu katakan, hidup kita ini setiap hari adalah pilihan raya. Kita nak pilih nafsu atau takwa, syurga atau neraka. Kita nak pilih yang Allah suka ataupun makhluk suka. So, itu pilihan kita. So, tapi awas, dalam kita berubah nak jadi lebih baik, kita perlu berhati-hati dalam jaga hati ni. Sebab dalam kita memiliki hati yang baru ni, kita kena hati-hati. Kenapa kita perlu berhati-hati? Sebab bila kita berubah, adalah yang tak suka dengan perubahan kita tu. Ingat apa yang dia dijanjikan, dia minta dengan Allah. Dia tak suka tengok kita baik. Itu nanti saya akan kongsikan esok, insya-Allah. So bagaimana kita kena berhati-hati apabila kita memiliki hati yang baru, apabila kita berubah, insya-Allah. So semoga kalian semua dikurniakan dalam terkadarnya, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi seorang mukmin, menjadi orang bertakwa, sentiasa buat baik dan sentiasa bersyukur. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.